Assalamualaikum, hai semua. Kita kembali lagi dalam siri Humans of My Life, orang-orang dalam hidup saya. Hari ini dalam episod kedua, saya bersama dengan rakan saya yang saya kenal daripada Toastmasters, Roro, nama panggilannya. Nama penuh beliau Rohana Azizan. Roro seorang Toastmaster yang juga suka masak. Beliau kata ubat stres beliau adalah masak. Beliau juga suka menulis dan masih lagi mencari hala tuju beliau sebagai penulis. Menarik ya? Okay, jadi kita nak dengar Roro cerita dengan lebih banyak pasal diri Roro sendiri. Jadi Roro, apa lagi yang Roro nak ceritakan tentang diri Roro? Nama Roro tu sebenarnya datang daripada panggilan pangkal depan sahaja iaitu Roro dan digandakan. Dan kebanyakannya memanggil saya Ana, terutama ketika saya berada di zaman persekolahan dan bila meningkat dewasa di zaman universiti dan juga pekerjaan, saya lebih selesa orang memanggil dengan nama Roro kerana bagi saya Ana terlalu lembut dan saya bukanlah seorang yang digambarkan dengan perkataan Ana. Jadi saya lebih selesa dan lebih suka dikenali sebagai Roro. Dan apa yang orang tak tahu tentang saya ni mudah tergelak. Walaupun benda tu sangat simple, tapi saya mudah tergelak dan mudah terhibur. Rakan-rakan serumah dan juga rakan-rakan yang mengenali saya memang kadang-kadang benda tu tak sepatutnya digelakkan, tapi entah mengapa pada diri saya ianya sangat lucu dan saya boleh ketawa berdekah-dekah. Ada juga yang cakap muka nampak garang, tapi sebenarnya bila kenal dalam hati ada taman. So itu sedikit sebanyak tentang saya yang mungkin orang ramai tak tahu, tapi itulah hakikatnya seorang Rohana Azizan. Don't judge a book by its cover kata orang kan? Ya, betul. Okay, Roro, jadi saya nak terus ke soalan yang kedua. Soalan kedua, apa yang mengujakan Roro? What makes you excited? Saya teruja bila saya berada dalam kalangan yang ramai, tapi berbeza situasi. Mungkin bila saya dalam keadaan yang sangat happy, sangat gembira, saya suka berkongsi kegembiraan itu dengan orang sekeliling. Tapi bila saya sedih, saya suka menyendiri. Jadi saya lebih suka mencari sesuatu yang mengembirakan saya supaya saya boleh sentiasa ceria dan saya tidak perlu berfikir untuk menyeksa diri sendiri dengan segala kesedihan yang ada. Jadi perkara yang mengujakan ialah mencari kegembiraan dan juga kebahagiaan dalam definisi saya yang tersendiri. Tadi Roro kata kalau berkumpul ramai-ramai tu rasa bahagia, tapi kalau sedih tu rasa nak bersendiri. Jadi Roro rasa Roro seorang introvert ke extrovert? Mengikut keadaan. Saya boleh menjadi introvert dan boleh juga menjadi extrovert berdasarkan keadaan semasa saya pada saat dan ketika itu. Menarik. Mungkin juga ambivert. Saya pernah dengar satu istilah ambivert. Okey, jadi dalam hidup Roro, apa dia perkara yang menginspirasikan Roro? Yang menginspirasikan Roro kebanyakannya adalah bila melibatkan keluarga kerana mereka adalah sumber kekuatan, mereka adalah sumber kebahagiaan yang kekal yang rasanya tidak dapat ditukar ganti. So bila berkongsi dengan keluarga ataupun mungkin bila ada sahabat karib yang meluangkan masa bersama dan perkongsian yang diadakan walaupun dalam waktu masa yang singkat boleh menjadi inspirasi dan juga boleh menjadi tanda aras untuk saya untuk Roro berubah dan melihat masalah ataupun melihat keadaan yang sedia ada dengan pandangan yang lagi luas kerana kita telah mendapat input
dan mendapat perkongsian daripada rakan-rakan sekeliling, daripada ahli keluarga. Terutama bila bersama keluarga, seolah-olah segala masalah terhilang. Jadi rasanya benda yang paling menginspirasikan adalah meluangkan masa bersama keluarga ataupun sahabat karib. Maksudnya Roro suka memerhati keluarga dan rakan-rakan Roro selain dengar cerita diorang dan belajar daripada pengalaman. Menarik. Roro, maknanya Roro sangat suka. Tadi Roro kata Roro suka berkumpul orang ramai. Sekarang Roro kata Roro suka dengar cerita orang, suka mati orang. Maknanya Roro ni sangat suka manusia sebenarnya. Suka memerhati, suka mengambil input dari manusia di sekeliling. Menarik. Saya boleh dikatakan suka memerhati, dan kadang-kadang pemerhatian tu boleh menjadi satu penanda aras untuk saya berubah atau untuk saya terus berada di jalan yang saya dah ambil. Jadi pemerhatian tu kadang-kadang memberi kita pandangan baru lah untuk sesuatu keputusan yang bakal kita ambil. Itulah saya pernah dengar, kalau tak silap saya, Usher, penyanyi US tu, dia pernah sebut hidup kita ni terlalu pendek untuk rasa semua pengalaman, jadi kita wajib belajar daripada pengalaman orang lain untuk dijadikan pelajaran dalam hidup kita. Betul. Jadi Roro dengan pengalaman Roro, dengan ilmu yang Roro ada, kemahiran Roro, apa yang Roro rasa Roro boleh bagi manfaat pada orang lain? Pada mungkin orang di sekeliling Roro. Apa manfaat yang boleh Roro bagi? Manfaat yang Roro boleh kongsikan mungkin secara peribadi pendapat, kerana Roro suka memerhati dan kadang-kadang pemerhatian itu boleh dikongsikan bersama orang yang lain juga, dan mungkin membantu orang yang berdekatan untuk melihat dunia dengan cara yang lain, dan mungkin melalui penulisan, kerana kadang-kadang kita terlalu susah untuk bercakap secara lisan dan kadang-kadang kita takut orang akan terguris, orang akan sakit hati dan orang itu akan memendam perasaan, dan mungkin dengan cara menulis kita boleh mengubah seseorang secara tidak sedar. Kerana manusia ni ada yang dia tak suka ditegur secara langsung. Jadi salah satu platform mungkin melalui penulisan. Dan itu adalah manfaat yang paling boleh saya gunakan kerana minat untuk menulis dan juga minat memerhati, dan perkongsian boleh menjadi kaunselor secara tidak sedar. Walaupun kadang-kadang diri ini tidaklah sekuat yang disangkakan, tapi sedikit sebanyak boleh membantu dan juga meringankan bebanan orang yang sekeliling. Maknanya Roro rasa Roro memberi itu dengan cara mendengar dan kongsi balik pemerhatian Roro pada orang lain lah. Pada orang lain. Jadi setakat umur Roro sekarang, apa dia lagi cita-cita Roro yang Roro nak capai? Yang masih belum tercapai secara azali adalah penerbitan, sebab Roro ada minat untuk menulis, terutamanya novel ataupun cerpen. Malah Roro pernah berjinak-jinak untuk menulis masa dekat universiti dan pernah mendapat beberapa tempat, beberapa anugerah juga, dan mungkin boleh diteruskan. Dan Roro nak ada novel sendiri sebab untuk masa sekarang novel dah ada, cuma untuk diberi hadiah kepada orang tertentu. Contohnya novel yang Roro pernah buat ialah satu novel yang tertulis untuk seorang sahabat, dan itu menceritakan bagaimana perkenalan daripada awal sampailah
pengakhiran sebuah perhubungan. So jadi segala cerita-cerita perihal-perihal di pertengahan perhubungan itu dimasukkan dan dijadikan sebuah novel, dan dia sebenarnya merupakan satu kisah benar berkaitan perhubungan tersebut, dan mungkin rasanya lebih baik jika dikongsikan dan dipublish untuk bacaan dan juga koleksi orang umum. Kerana kadang-kadang mungkin orang menghadapi permasalahan yang sama, cuma mereka tidak tahu dan tidak jumpa pintu untuk berubah ataupun untuk mencari haluan yang baru daripada permasalahan tersebut. Sebab kadang-kadang kita dah terlalu biasa dengan tempat tersebut dalam dunia sendiri dan kita tak cuba untuk buka pintu tu dan biarkan pengalaman baru, orang baru, malah mungkin tempat yang baru, kerana mungkin tempat merupakan salah satu cara untuk kita menjadi lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Dan itulah saya rasa cita-cita yang belum tercapai adalah penerbitan. Maknanya Roro bukan saja perhatikan orang, bukan saja belajar daripada mendengar kisah orang, tapi Roro catatkan kisah-kisah tu dalam diary. Roro simpan diary ke? Ya, sebenarnya diary. Untuk orang yang dalam kategori boleh dikatakan istimewa, akan ada satu diary untuk Roro dan dia sahaja. Wow. Ataupun satu diary kumpulan manusia. Jadi kita meluahkan segala ketidakpuasan hati, permasalahan yang terjadi. Saya pernah dengar orang simpan diary makan diet asing, mimpi asing, harian asing. Pertama kali saya dengar orang kumpulkan diarinya ikut kumpulan manusia. Maksudnya macam Toastmasters, ada Toastmasters, orang dekat kerja, dekat tempat kerja macam tu. Wah! Betul. Hebat sekali. Tapi ada lopongan-lopongan yang tertentu lah, mungkin bila terlalu sibuk kita akan terlupa untuk update. Tapi bila ada masa kita akan update, terutama bila ada sesuatu yang istimewa. Jadi journal ataupun diary itu akan diguna pakai lah, macam tu. Wah. Sekarang saya tertanya-tanya apa yang Roro tulis pasal saya. Okey tak, thanks tu. Okay, akhir sekali Roro, apa dia kata-kata yang terakhir Roro nak sampaikan pada orang yang mungkin nanti menonton atau mendengar rakaman ni? Yang paling penting adalah kita memahami diri kita sendiri dan kita menghormati hak orang yang berada di sekeliling kita, dan jangan jadikan alasan untuk kita tidak terus maju jika ada sebarang permasalahan di pertengahan jalan untuk kita menuju ke destinasi yang terakhir. Dan sebenarnya manusia ni dia punya sifat adalah ingin dibelai, dipuji. Jadi ada masanya kita perlu menitik beratkan perihal menjaga hati, perihal melihat orang sekeliling punya reaksi bila kita membuat sesuatu. Contoh, jika kita tahu yang dia tak suka kita buat perkara A, jadi kita hentikan daripada kita melakukan perkara A, daripada kita merosakkan perhubungan yang sedia ada. Dan selain itu juga, cita-cita kita tak boleh berakhir di satu tempat je. Sebab cita-cita ni kita kembangkan sama dengan usia kita meningkat. Jadi usaha untuk mencapai cita-cita yang sebenar itu sangat penting, dan rasanya dalam perjalanan kita untuk menuju destinasi terakhir,
kita boleh selitkan usaha-usaha, mungkin boleh mengumpul dana, kita boleh menghadiri kelas. Macam Roro sendiri memandangkan cita-cita Roro adalah untuk penerbitan. So Roro mengumpul sedikit sebanyak dana untuk menghadiri kelas, mengadakan diary untuk setiap kawan-kawan yang terdekat supaya kita dapat mengumpul sedikit sebanyak cerita. Mungkin boleh dimulakan dengan cerpen dan lama-lama ianya akan menjadi tebal dan akan menjadi satu koleksi untuk dikongsi bersama orang lain. Tiada yang mustahil, hanya dengan usaha, percaya apa yang kita nak buat, itu yang penting. Okay. Terima kasih Roro. Hari ini saya belajar satu benda baru pasal Roro, iaitu betapa sukanya dia dengan manusia. Dan saya belajar cara baru untuk susun dan kumpulkan diary ikut kategori baru. Kategori kumpulan-kumpulan orang dalam hidup kita. Menarik sekali idea tu. Terima kasih Roro kerana sudi luangkan masa dengan saya malam ni. Jadi saya akan menjemput. Terima kasih menjemput. Saya harap kisah Roro hari ini akan menginspirasikan anda semua, penonton-penonton atau pendengar-pendengar. Dan itu saja berakhir kita dalam episod kedua Humans of My Life, manusia-manusia dalam hidup saya bersama Rohana Azizan. Terima kasih Roro. Sama-sama.